Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Sekali lagi selamat datang ke program Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Bersama saya Muhammad Khairul Azad Yunus, hos anda untuk hari ini. Dan sebagai makluman anda, program ini adalah pendekatan Jabatan Penerangan dalam mempelbagaikan corak penyampaian maklumat kepada masyarakat melalui platform media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Dan untuk siaran Influencer Japan pada hari ini, kita akan mengupas mengenai satu topik, iaitu potensi bidang pertanian di Labuan. Dan untuk itu kita ada menjemput dua orang tetamu istimewa. Yang pertamanya adalah di sebelah saya adalah Tuan Haji Abbas Haji Khalidin, seorang penternak lebah kelulut. Dan untuk makluman anda, kami sekarang ini bersiaran di Stingless Bee Farm yang terletak di Kampung Layang-Layangan. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Cik, hari ini kita akan berbicara mengenai potensi bidang pertanian dan penternakan. Oleh itu, bagi pihak Haji sendiri yang mengusahakan ataupun menternak lebah kelulut ini, boleh kami tahu sejak bila lagi Tuan Haji mengusahakan madu kelulut ini, dan kenapa memilih madu kelulut itu? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladang ini telah dimulakan pada bulan November tahun 2015, bermula dengan 5 lok kelulut yang saya sendiri ambil di hutan-hutan di kawasan sekitar Labuan ni lah. Dan setiap tahun, setiap bulan saya menambah sedikit demi sedikit kapasiti lok tersebut mengikut nektar keperluan kelulut itu sendirilah yang ada di kawasan ladang ni. Jadi lok kita semakin hari makin bertambah di sini, sehinggalah pada masa ini berjumlah lebih kurang dalam 200 koloni lebih lebah kelulut lah yang berbagai spesies, termasuk Itama, Turasika dan juga Livy Chip lah, yang kelulut yang paling kecil itulah. Ya. Tapi khasiat dia tetap sama. Khasiat tetap sama. Jadi ada berapa spesies tadi? Kita ada yang utama tu ada 3 spesies lah. 3 spesies. Sebetulnya di sini ada dalam 7 spesies dah yang ada lah. Okay. Tapi yang lain tu setakat untuk pendamungan lah, buah-buahan. Yang lebih kepada menghasilkan produk ini sekitar 3-4 spesies. Ya, ya. Okey. Saya memilih ternakan madu kelulut ni kerana merasai sendiri khasiat madu tersebutlah. Yang sebelum ini saya pernah mengalami masalah jantung, degupan jantung terlalu rendah. Jadi sudah bermacam-macam ikhtiar lah, buat macam ubat-ubatan lah, yang moden, yang tradisi sudah dicuba. Jadi saya terbaca satu risalah yang mengatakan madu kelulut ni adalah sangat baiklah untuk kesihatan, terutama tekanan jantung kan. Jadi sekarang ni bacaan jantung saya sudah normal macam biasa. Dan harga madu kelulut yang agak tinggi untuk perbelanjaan kan, membeli madu tu. Jadi saya dari sanalah saya belajar menternak sendiri dengan mengikut kursus-kursus anjuran Jabatan Pertanian dan juga daripada penternak-penternak yang sudah sedia ada lah, terutama di rakan-rakan kita itu di sebelah Semenanjung lah, yang telah lama mengusahakan ternakan ini. Jadi kalau boleh kita ceritakan dengan lebih lanjut, apakah kelebihan ataupun perbezaan antara madu kelulut ini dengan jenis madu lebah yang lain? Okey. Uniknya madu kelulut ni adalah ia dihasilkan oleh sejenis lebah yang bersaiz kecil lah daripada lebah biasa tu kan. Dan dia tidak bersengat. Kita tak perlu takutlah untuk kena sengat untuk mengambil madu dia kan. Rasanya yang masam dan manis serta warna madu kelulut
bergantung kepada nektar bunga yang ada di persekitaran kita lah dalam kebun dengan juga tumbuh-tumbuhan hutan semula jadi lah. Menurut sumber daripada Mardi, kandungan antioksidan yang terdapat dalam madu kelulut adalah 4 hingga 10 kali ganda lebih daripada madu biasa. Jadi kajian saintifik juga yang telah dilakukan oleh universiti-universiti tempatan dan juga antarabangsa juga mendapati madu kelulut ini berpotensi sebagai penyembuh luka semula jadi, mempunyai ciri-ciri anti diabetes, bersifat anti kanser, baik untuk kesuburan dan mampu mengurangkan berat badan jika diamalkan secara konsisten. Saya difahamkan perusahaan madu kelulut Tuan Haji ini sudah pun diberikan pensijilan MyGap dan difahamkan pensijilan MyGap untuk madu kelulut yang Haji terima adalah yang pertama di Malaysia. Boleh Tuan Haji ceritakan? Betul. Sebetulnya itu atas inisiatif pengarah Jabatan Pertanian Labuan yang telah berusaha lah untuk mendaftarkan ladang kami ini sebagai yang pertama lah di Malaysia untuk MyGap. Okey. Boleh Haji ceritakan yang MyGap ni, pensijilan MyGap ni dia kelebihannya apa? Kelebihan dia tu untuk jaminan kualiti kelulut tu sendiri, madu kelulut tu sendiri. Ya. Dari segi kebersihannya apa semua itulah. Jadi produk kalau ada pensijilan MyGap ni, produk tu boleh diekspor ke macam mana? Memang boleh. Boleh Ya, boleh terutama adalah keluar negara. Keluar negara, boleh diekspor ke luar negara. Jadi membantu dari segi pemasaran produk-produk daripada madu kelulut yang diusahakan oleh Tuan Haji. Okey, Tuan Haji, selain daripada latihan, bantuan dari segi pensijilan, apa lagi bantuan lain yang diterima daripada Jabatan Pertanian? Biasanya dulu pada tahun 2015 kerajaan telah mengumumkan satu peruntukan untuk penternakan lebah kelulut ni. Jadi saya kira bernasib baiklah tercalon sebagai penerima bantuan tu daripada Jabatan Pertanian. Jadi dia berbentuk log lebah itu sendiri dengan bekalan-bekalan pertukangan lah dan juga packaging sekali. Ya. Log bahan-bahan untuk membuat log tu dengan packaging lah, packaging. Okey Ji, yang di depan mata kita ni memang saya rasa ini yang menjadi perhatian daripada awal lagi oleh penonton kita. Boleh kita ceritakan satu persatu produk yang dihasilkan daripada perusahaan kita? Yang utama hasil dia daripada lebah kelulut ni, yang utama tu dia madu lah. Ini biasalah madu. Rasa dia masam manis. Ini rasanya masam manis? Ya. Okey. Rasa dia yang ini kita di ladang ni kita amalkan tuaian dia 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Lepas tu kita tidak proses apa-apa ni, cuma proses penepisan, pembutulan, packaging. Dia betul-betul asli, betul-betul raw. Cuma ditapis terus ke botol. Ya. Cuma penyimpanan dia kalau yang paling bagus tu kita kena simpan dalam chiller lah. Supaya dia tidak berlaku penapaian. Sekali tuai kebun haji ni luasnya berapa? Kebun ni luasnya tanah ni lah dalam 5 ekar. 5 ekar. Ya. Yang ada kelulut? Kelulut ni dalam 1 ekar. 1 ekar. Jadi kalau sekali tuai itu berapa banyak? Kita menuai di sini ikut keperluan, ikut pasaran. Kalau pasaran tu banyak, kita tuai banyak lah. Tapi setiap minggu kita akan tuai dalam 5 ke 10 kilo macam tu lah. Setiap minggu. Pasarannya sampai ke mana sudah ni? Pasaran dia sampai ke Brunei, Semenanjung Malaysia, ada juga ke China hari itu. China? Tapi tidaklah banyaklah untuk percubaan. Tapi sudah tembus lah? Ya, sudah tembus. Sudah tembus lah, alhamdulillah. Lepas tu produk-produk yang lain, yang lain? Yang madu dah. Ini packaging kita ada
4 packaging lah untuk madu saja. Packaging dia ini yang 330 gram. Ini kita ada 200 gram. Yang ini kita ada 100 gram. Lepas tu kita ini ada yang stick. Kita guna stick. Yang ini mudah untuk kita perjalanan. Kalau apa untuk berjalan ini paling mudah lah. Kita boleh bawa. Ini dalam 8 gram lah setiap satu ni. Ya. Satu batang tu sekali makan aja. Ya, untuk sukatan dia untuk sekali makan. Lah. Ya. Okey. Lepas tu ini produk dia aliran dia berupa bay bread lah, roti lebah. Kalau lebah biasa itulah. Dia ada. Ini jika boleh ceritakan tadi ni, saya tertarik tadi ni. Kita sempat berbual-bual tadi. Ia adalah apa tu, debunga. Debunga. Ini debunga sebetulnya debunga jantan daripada pokok-pokok yang ada di kawasan ini. Dia proses menjadi polen. Lepas tu yang ini kita dah proses dah keringkan. Ya. Debunga ni yang dibawa oleh kelulut balik ke sarang. Ya. Okay. Dibuat dia macam dibuat kantung dalam kantung jugalah. Dia diparam dalam kantung tu. Dia akan cukup masaklah punya proses dia. Lepas tu kita ada sabun. Sabun dibuat daripada yang ini merupakan dari propolis. Ya. Propolis tu yang kantung-kantung madu itulah. Ya. Yang satu ini lagi, yang ini daripada madu sendiri. Ya, ini campuran madu. Memang baiklah untuk kulit. Baik untuk kulit. Ya. Kalau ada masalah apa tadi jeragat Jeragat utama dia lah yang kami dapat payback daripada kami punya pelanggan-pelanggan lah. Memang baik. Jadi untuk seterusnya apa perancangan masa depan perusahaan Madu Kelulut Tuan Haji ni? Ya. Okey. Memandangkan wilayah persekutuan Labuan pada masa ini kita telah masuk fasa 4 dalam masalah COVID ni kan. Saya bercadang untuk menjadikan ladang kelulut ini sebagai produk guru pelancongan. Kita telah berusaha lah lama dari dulu kita dah tetap dengan pelancongan, dengan perhotelan, dengan perbadanan, apa semua tu memang sudah dalam perancangan lah. Jadi kita sekarang ni baru nak mulakan balik lah disebabkan sekatan ni sekarang ya banyak masalah kan. Sekarang ni baru kita nak mulakan untuk penambahbaikan fasilitas lah dalam ladang ni. Untuk persediaan ke arah itulah argo pelancongan. Jadi bukan saja sasaran ataupun perancangan Tuan Haji bukan saja mengeluarkan produk berkaitan madu kelulut, tetapi boleh membawa pelancong contohnya pengunjung ke dalam kebun dan menikmati apa saja yang ada di sini. Sebab saya difahamkan bukan saja ada madu kelulut, ada macam-macam tanaman dan buah-buahan yang lain di sini. Ada. Jadi Jik, saya percaya ramai di luar sana yang ada minat kan, mungkin tapi dia masih tercari-cari. Jadi mungkin apa nasihat atau saranan kepada mereka di luar sana yang mungkin ada minat dalam bidang yang sama, yang dalam bidang pertanian, apa saja jenis perusahaan? Apa nasihat Tuan Haji? Nasihat saya kepada bakal-bakal usahawan lah yang berminat dalam bidang pertanian juga peternakan yang ada di Labuan ni lah. Terlebih dulu kalau ada masa terluang bolehlah yang penting perlu ada ilmu dulu. Ya. Karena pergi kursus-kursus yang dianjurkan oleh jabatan-jabatan kerajaan yang sekarang ni mudahlah diperoleh secara online ke. Jadi juga perlu sentiasa sabarlah kalau dalam pertanian dan peternakan ni. Kesabaran itu penting. Lepas tu ada satu lagi yang paling penting, minat. Yalah. Ya, minat tu paling, pasal cubaan-cubaan dia memang tinggilah dalam pertanian ni. Macam-macam masalah dari segi dugaannya daripada penyakitnya, daripada keadaan cuaca. Bukan hari ini kita start, besok ada hasil. Ya. Itulah kan ada perancangan. Itulah minat tu paling penting. Ya. Selain daripada modal lah. Modal. Ya. Jadi harapan saya kalau boleh, kalau
yang apa anak-anak muda lah. anak Sepatutnya jurang lah yang boleh meneruskan bidang pertanian dan peternakan ya. Karena kalau dari segi pendapatan memang boleh menjamin masa depan kalau diusahakan betul lah. Ya, dengan Ya. serius. Dengan serius sekali. Okey. Itu saja. Ya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Haji Tuan Haji Abbas bin Haji Khalidin, seorang peternak lebah kelulut yang mempunyai kebunnya tersendiri, iaitu Stingless Bee Farm yang terletak di Kampung Layangan. Dan kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Okey, bertemu lagi dalam program Influencer Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kita sembang panjang pun rasanya tidak lengkap kalau kita sendiri tidak melihat yang dipanggil sekarang ni pot ataupun sarang madu kelulut je. Ya. Jadi je boleh kita terangkan je macam mana ni, apa ni pot ni di sini. Mula ini apa? Ini dipanggil lok. Ini loh. Kelulut yang Okey. daripada ini original kita ambil daripada hutan lah, hutan di sekitar Labuan. Kita hitung. Yang kedua ini dipanggil kotak madu lah. Kotak madu. Dan yang ini untuk atap dia pelindungan daripada hujan. Itu di dalam ni madu dia daripada bawah ni dia akan setelah kita potong kan, dia akan naik ke atas lah. Permulaan madu dia memang madu dengan koloni dia memang ada di bawah ni lah. Bawah ni. Lepas tu kita buat kotak dia ni, dia akan naik ke atas ni. Ini perlu untuk permulaan, bagi permulaan plastik lut sinar ni, supaya kita senang tengoklah perkembangan dia. Setelah kita pasang ni kan, perkembangan dia dah naik ke atas ke belum? Ini boleh nampak. Ya, boleh nampak. Lepas tu ini plastik hitam ni guna dia untuk supaya dia gelap, supaya dia rasa macam rumah asal dia. Habitat asalnya. Ya, habitat asal dia. Tempat keluar masuk mana itu? Ada curung dia. Oh, di sini curang. Okey. Curung dia. Ada curang sebelah sini. Sini tempat keluar masuk. Ya. Dia walaupun kita buka di sini nanti, dia akan keluar, tapi dia tetap akan masuk melalui pintu dia. Oh, okey. Dia akan masuk dari sini. Ya. Jadi selalunya satu log ni berapa banyak hasilnya? Dia dalam 600 hingga 1,5 kilo. Ya. Kalau musim dia tu boleh dapat 1,5 lah. Ya. Tapi minimum tu dalam 600 gram lah macam tu. Biasa dia. Rasa madu kelulut ni pun dia berbeza-beza kan? Dia berbeza ikut persekitaran, ikut bunga yang ada. Musim ni misalnya ada bunga mangga ada keluar. Musim depan ada bunga rambutan. Dia berbeza-beza, rasa dia tu tak sama. Itu yang ada masam manis, ada masam manis. Ada pahit pun ada kan? Pahit ada. Kalau jenis-jenis bunga yang pahit macam bunga batik kan, bunga kepayas, dia memang pahit. Tapi rasa manis tu memang ada lah. Masih ada. Khasiat pun sama. Khasiat tu memang sama. Okey. Ini kalau proses untuk penuaian madu plastik tutupnya ni kita buka. Madu dia ada dalam tu. Ini yang tempat tu macam itu yang boleh diproses. Ya. Jadi apa? Propolis ni ya. Ini. Ada dia tu getah dia tu. Propolis. Itulah propolis. Okey. Jadi dalam satu log ada boleh menghasilkan pelbagai jenis produk. Madu, propolis, bebrek. Ya, itu bunga tadi. Bebrek. Ya. Macam ini kan kita boleh tahu mana yang dah boleh tuai. Kalau yang masih putih-putih ni dengan belum tutup lagi ni kan, artinya dia belum matang lagi lah madu tu. Okey. Yang dia yang macam ini dia dah sama color dia kan, itu artinya dia sudah matang lah. Dia kena tutup dengan dia punya warna tu sama. Sama apa ni jadi gelap. Artinya yang ni belum lagi. Dia sudah 2 bulan ke atas lah.
Ini belum tertutup nih. Dia masih ada buih lagi kan. Nampak penuh tapi belum tertutup nih. Dia masih dia tutup sudah nih, tapi terbuka tadi. Oh, kanan ni. lekat. Okey. Lekat. Cuma dia belum cukup matang lah untuk kita tuai. Madu yang bagus dia cukup matang tu lah, yang 2 bulan ke 3 bulan macam tu lah yang paling bagus. Okey, itu dia tadi sedikit bukan sedikit, banyak sebenarnya perkongsian daripada Tuan Haji Abbas mengenai peternakan lebah kelulut ini, ataupun beliau sendiri mengusahakan produk madu kelulut. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan beralih kepada seorang lagi usahawan dalam bidang pertanian. Jangan ke mana-mana. Bertemu sekali lagi dalam program Intun Said Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan. Kalau tadi kita melihat perusahaan madu kelulut milik Haji Abbas di Kampung Layang-Layangan, kini pula kita berada di The Farm Shop Labuan, di mana di sini tanaman sayur-sayuran dijalankan dengan sistem hidroponik. Dan untuk itu pada kali ini bersama saya adalah Encik Amran Jaafar, iaitu pengurus The Farm Shop Labuan. Apa khabar Tuan? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Jadi Tuan, untuk permulaan ini boleh Tuan ceritakan secara ringkas jenis-jenis tanaman dan teknik yang digunakan di tempat ini. Ya, okey, terima kasih. Di Labuan Greenhouse Farm, kami menanam sayur-sayuran daun seperti lettuce, kale, arugula dan pelbagai jenis sayur sawi. Dan sayur-sayuran jenis buah seperti timun, tomato, kacang, zucchini dan lain-lain lagi. Tanaman ini kami usahakan dengan kaedah hidroponik green farm dan juga kaedah fertigasi. Selain itu, ladang kami juga ada mengeluarkan sedikit cendawan tiram dan asparagus dari masa ke semasa untuk pasaran tempatan. Okey. So Tuan, kalau mengikut penerangan tadi, Tuan katakan di sini sepenuhnya secara hidroponik. Hidroponik. Jadi sebenarnya apa kelebihan ataupun keunikan apabila sayuran ini ditanam secara hidroponik? Kelebihan dia, kita dapat mengawal dari segi kualiti dia dan pengeluaran dia yang serata. Oh, serata. Jadi sayur-sayurnya lebih segar, betul? Ya, lebih segar. Dan susah untuk mendapat penyakit lah ataupun serangan-serangan daripada serangga perosak. Ya, betul. Jadi Tuan, sejak pembukaan tempat ini mungkin sudah tentu menerima pelbagai bantuan dari Jabatan Pertanian. Apa bentuk-bentuk bantuan yang diterima daripada Jabatan Pertanian? Kami amat berterima kasih kepada Jabatan Pertanian Labuan yang telah membantu kami untuk mendapatkan sijil MyGap pada tahun 2018. MyGap merupakan persijilan pengiktirafan mutu bagi produk pengeluaran pertanian di Malaysia. Pegawai pertanian di sini juga sering membantu kami dari segi teknikal dan nasihat, terutamanya apabila tanaman kami menghadapi masalah. Tanaman sayur-sayuran tanah rendah sememangnya mencabar sedikit. Banyak jenis serangan penyakit dan serangga yang perlu dikawal. Kami juga mendapat bantuan bekalan baja dan peralatan untuk pertanian. Ini sedikit sebanyak telah membantu meringankan kos pembelajaran kami. Jadi maknanya dari masa ke masa ada pegawai pertanian akan turun ke sini untuk melihat situasi semasa tanaman-tanaman, untuk memberi nasihat dan memantaulah keadaan semasa tanaman-tanaman itu. Ya, betul. Okey, mungkin sebagai pengurus di The Farm Shop Labuan, Tuan ada nasihat atau saranan kepada mereka yang berminat dalam bidang pertanian? Okey, perniagaan kami ni masih kecil dan baru lagi. Jadi tak beranilah nak kata beri nasihat. Tetapi seperti yang dikatakan dalam slogan Kementerian Pertanian kita, pertanian itu suatu perniagaan. Betul. Ia seperti perniagaan yang lain, tiada jalan mudah. Memerlukan perancangan yang rapi serta usaha yang berterusan lah. Perniagaan ini walaupun tidak mendatangkan keuntungan yang besar, tetapi ia memberi kepuasan dan ketenangan bagi kami lah. Ya, betul. Apa-apa pun yang kita buat, kita perlu orang kata minat, bersungguh-sungguh dan perlu cekal, kerana bidang pertanian menjanjikan 1001 cabaran. Ya, betul. Okey, terima kasih Encik Amran. Kami doakan agar perniagaan di Farm Shop Labuan ini terus berkembang, bukan sahaja boleh mengeluarkan produk-produk pertanian tetapi juga boleh
orang kata menarik pelancong Ya, atau pengunjung datang ke Labuan Ya. dan melihat sendiri apa yang ada di farm shop Labuan ini. Okey. Ini adalah salah satu menu yang kita sajikan di sini daripada hasil daripada ladang kita sendiri. Seperti yang boleh kita nampak di sini ini adalah lettuce yang kita tuaikan daripada sini. Kita panggil Caesar salad, dan ini salah satu lagi daripada hasil sawi yang kita tuai daripada sini. We call cream of sawi soup. Kita berehat sebentar, selepas ini kita akan ke kebun hidroponik yang ada di sini. Baik, sekarang kita berada di struktur pelindung hujan yang berada di farm shop ini, dan kalau boleh Tuan Amran ceritakan sedikit apa yang ada di kawasan ini. Okey, untuk kita ada dua struktur pelindungan hujan di sini yang dipasang dengan jaring kalis serangga. Luasan greenhouse farm kita ini sebesar 40 ke 100 kaki lah. Satu unit boleh memuatkan dalam 13,000 pokok. 13,000 pokok. Ya. Jadi macam mana Tuan dengan sistem ni? Kalau saya nampak punya pipe ni kan, mana sistem pengairan yang Dia sistem pengairan di sini yang di mana kita menggunakan pembacaan melalui air lah di dalam pipe ni. Ya, dalam pipe ni. Ini yang kita boleh nampak daripada sini, dia daripada tempat semayan. Lebih kurang mengambil masa dalam 10 ke 14 hari. Lepas tu baru kita akan transfer ke kawasan ni lah. Okey. Okey Tuan, kalau berapa lama hasil ni boleh dituai? Bila dia sudah di kawasan ni, kita mengambil dalam masa 3 ke 4 minggu untuk dituai lah. Jadi di sini Tuan, apa lagi tanaman yang ada selain itu? Ni salad kan? Jadi lettuce. Lettuce. Lettuce yang untuk digunakan untuk salad. Untuk salad. Ya. Selain daripada itu, kita juga ada pelbagai jenis sayur sawi. Dan kita juga ada menanam arugula. Dan kita pun ada juga menanam kale. Okey. Alhamdulillah Tuan, kalau lihat hasilnya begitu segar sekali ya. Yang penting tanaman ini terlindung daripada haiwan perosak, serangga perosak. Ya. Dan juga racun serangga. Kita di sini memang tidak ada menggunakan sembarang racun serangga lah. Dan bangunan ini pun dilengkapkan dengan jaringan serangga. Jadi dari segi pemantauannya macam mana Tuan? Pemantauannya, maksudnya adakah dia perlu dipantau ataupun dibiarkan saja? Dari segi pemantauan, kita akan pantau daripada itulah setiap hari lah. Kita ada pekerja yang memantaukan setiap hari lah. So kita memerlukan pengeluaran yang berkualiti lah. Seperti yang kita dapat lihat di sini, akar dia memang akan sentiasa basah lah. Daripada segi saluran air ni, kekitaran air ni, jadi di sana kita boleh melihat kualiti dia lah. Ni kalau kita lihat span tu nak? Ya, menggunakan span. Okay. Yang ni memang sudah dituai. Ya, boleh sudah. Baik, jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam program Influencer Japan Jabatan Penerangan Wilayah Persekatan Labuan. Masih bersama saya Muhammad Khairul Azhar Yunus, host anda untuk hari ini. Dan kalau tadi kita bertemu dengan dua orang usahawan yang telah berjaya dalam bidang pertanian. Sekarang ini saya berada dengan pengarah Jabatan Pertanian Labuan sendiri, iaitu Encik Muhammad Jurish Abdullah Fauzi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi Tuan, yang tadi kita sempat bertemu dengan dua orang usahawan yang berjaya dalam bidang pertanian. Satu madu kululut dan satu lagi dalam bidang tanaman sayuran hidroponik. Mereka memang mengakui banyak terima bantuan ataupun insentif daripada Jabatan Pertanian sendiri. Jadi mungkin Tuan boleh hurai sedikit apakah bentuk-bentuk bantuan yang ditawarkan kepada pekebun, petani ataupun peternak di Labuan ini. Okey, silakan Tuan. Terima kasih pihak Jabatan Penerangan. Okey, kita di Jabatan Pertanian ni, kalau kita tengok core business utama kita, core business utama kita adalah
khidmat nasihat pengembangan, yang mana-mana orang perseorangan ataupun syarikat ataupun komuniti yang berminat untuk bertanam ni, kita ada khidmat pengembangan yang mana kita ada sediakan khidmat nasihat untuk mereka macam mana untuk bertanam, macam mana untuk lihat kesesuaian tanah, jenis-jenis tanaman yang sesuai, khidmat nasihat pembajaan, dari segi pemangkasan dan sebagainya lah. Boleh katakan khidmat-khidmat yang melibatkan teknikal untuk pertanian ni memang kita sediakan secara percuma lah kepada penduduk, especially warga Labuan lah. Jadi selain daripada yang saya ceritakan tu juga, kita juga ada menyediakan kursus-kursus ataupun hands-on kepada petani-petani, pengusaha-pengusaha yang berminat untuk menambahkan lagi ilmu-ilmu pengetahuan diorang, especially dalam bidang pertanian, dalam bidang industri asas tani dan sebagainya, yang mana kebanyakan kursus-kursus yang kita laksanakan ni memang secara percuma untuk warga Labuan lah. Selain daripada kursus dan juga khidmat teknikal tadi, kita ada juga menyediakan insentif dalam bentuk input, adalah input peralatan-peralatan kecil. Ada juga kita sediakan infra seperti dengan rumah cendawan, store dan juga sistem pengairan lah. Dan ni kita sediakan kepada pengusaha-pengusaha dan petani yang memang berminat dan memang berpotensi lah untuk melanjutkan lagi, menambahkan lagi dia orang punya perluasan dan pembesaran dari segi tanaman lah. Okey. Seterusnya kita ada juga selain pada insentif dan yang lain-lain tadi, kita ada juga lawatan pemantauan ke projek-projek yang mana pengusaha dan petani tadi membuat tanaman tadi. Sekiranya ada serangan penyakit, ada perlukan khidmat-khidmat nasihat lain, memang kita ada bersama diorang lah untuk membantu meningkatkan lagi hasil dan produktiviti diorang. Maksudnya bantuan daripada Jabatan Pertanian ini orang kata daripada zero, permulaan, semasa dan selepas. Boleh dikatakan macam tu lah. Maknanya daripada diorang nak start, sudah start, dan cara nak memasarkan dan sebagainya itu pun memang kita bantulah. Okey. Jadi tuan, setakat ini berapakah jumlah penerima insentif yang telah disalurkan lah di Labuan ini? Untuk 2021 ni, hampir 1,625 orang telah kita sediakanlah. Maksudnya 1,625 orang ni terdiri daripada komuniti-komuniti yang ada di Labuan ni, sekolah-sekolah yang ada yang memerlukan bantu insentif-insentif yang kita sediakan, institusi pengajian tinggi macam UMS, College Professional, ILP dan sebagainya. Juga tidak ketinggalan dari segi sektor kerajaan itu sendirilah. Rakan-rakan kita daripada pejabat kerajaan lain yang memerlukan insentif-insentif yang kita ni, memang kita kerajaan melalui Jabatan Pertanian memang ada menyediakanlah. Dan macam saya maklumkan tadi, kita telah mencapai sasaran lebih kurang dalam 1,650 orang yang terlibat lah secara keseluruhan lah untuk 2021. Okey, maksudnya tuan, penerima ni bukan sahaja daripada golongan usahawan yang ingin berniaga, tetapi juga mungkin yang berminat untuk tanaman untuk kalau kegunaan sendiri macam mana tuan? Okey, macam yang untuk penerusan ini, kalau kita tengok kebanyakannya dari segi yang komuniti dan juga orang perseorangan lah. Kita ada sediakan peruntukan yang kita perolehi melalui kebuniti dan peruntukan komuniti lah, di bawah skim above farming ataupun pertanian bandar, yang mana kerajaan telah umumkan yang orang perseorangan individu ni layak juga untuk menerima. Yang ni one off lah. Yang one off ni layak untuk memohon, dan juga selain daripada individu, kita ada juga kategori yang komuniti lah, yang mana 10 kita ada beberapa komuniti yang di Labuan ni yang berminat. Submitkan kita, memang kita dapat salurkan lah insentif-insentif yang saya masukkan tadi lah. Maknanya sasaran sekali ni bukan sahaja petani-petani pengusaha, mana-mana orang perseorangan yang berminat dan juga komuniti, memang
kita dapat memberikan bantuan lah untuk tahun ni lah. Baik Tuan, kalau kita melihat untuk jangka masa panjang, kita lihat Labuan ini sebagai sebuah pulau dan kebanyakannya bahan-bahan pertanian, hasil-hasil pertanian ini datang daripada luar, terutamanya tanah besar Sabah. Bagaimana Tuan melihat potensi Labuan untuk menjadi pengeluar hasil pertanian ini? Okey, kalau kita tengok senario Labuan itu sendiri, memang kita ni memang pulau yang orang cakap dari segi tanah, dari segi keluasan yang orang cakap amat optimum lah, tak berapa luas orang cakap Tapi dari tahun ke tahun kita berjaya untuk mengimbangi orang cakap bekalan ataupun hasil pertanian daripada luar Labuan ke sini, maknanya kita berjaya mengimbangi import yang kita berjaya keluarkan hasil daripada sinilah. Kalau kita tengok, kalau tahun-tahun sebelum ni boleh dikatakan 90% hasil pertanian itu daripada luar. Tapi sehingga 2021 ni kita dah berjaya mengimbangi lebih kurang dalam 30 ke 35% produk Labuan tu memang tersedia untuk warga Labuan tu sendiri, dan ada beberapa produk yang orang cakap dah boleh menembusi pasaran luar daripada Labuan lah. Jadi maksudnya kebergantungan dengan hasil tanaman ataupun pertanian daripada luar tu sudah berkurangan. Ya, betul. Macam saya cakap, kita nak mengharapkan, kita nak 100% mengharapkan produk daripada Labuan tu memang orang cakap sekarang ni memang terhad lah sebab dari segi tanah sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya kita dah berjaya dari tahun ke tahun tu mengimbangi ataupun mengurangkan. Yang penting kita kurangkan import daripada luar, daripada Labuan, yang mana tanaman sayur-sayuran utama yang lain, sayur berdaun yang lain tu banyak kita hasilkan di Labuan. Okey Tuan, yang akhir sekali mungkin nasihat kepada masyarakat di luar sana yang berminat menceburi dalam bidang pertanian ini, Tuan, silakan. Okey, suka saya ingatkan kepada semua especially warga Labuan lah, yang mana yang berminat, yang ada berkeinginan untuk bercucuk tanam, untuk membuka ladang dan sebagainya, ada tanah terbiar dan especially yang tak digunakan lah. Kita tengok di Labuan ni masih lagi banyak tanah-tanah terbiar yang tak digunakan. Ada insentif-insentif daripada kerajaan, ngurusi tanah terbiar dan sebagainya, yang boleh, orang cakap boleh untuk bersama-sama kita membuka kebun-kebun ladang-ladang baru, dan sama-sama kita mengurangkan lagi, orang cakap mengurangkan kebergantungan kita kepada import daripada luar, dan sedikit sebanyak membantu memberi pekerjaan-pekerjaan, orang cakap membuka ruang pekerjaan barulah kepada warga-warga Labuan yang lain. Dan seperti saya maklum, pertanian tu memang mendatangkan hasil yang lumayan lah kalau diberi ruang dan peluang yang betul lah. Okey, terima kasih Tuan atas perkongsian hari ini. Kita doakan apa yang dihasratkan, apa yang diusahakan selama ini oleh Jabatan Pertanian akan mendatangkan hasil yang menarik, akan memberi manfaat kepada petani dan akhirnya kepada rakyat di Labuan ini, insyaAllah. Dan saya rasa untuk influencer Japan, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Labuan berakhir di sini untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa dengan topik-topik yang tidak kurang menariknya. Ingat, pertanian adalah perniagaan. Sekian, salam hormat, jumpa lagi.